Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu jadual perlawanan peringkat antarabangsa yang akan berlangsung pada Sabtu nanti. Pusingan kelaikan Euro 2024. Georgia akan bertemu dengan pasukan Spanyol, Cyprus akan bertemu dengan pasukan Scotland, Croatia akan bertemu dengan pasukan Latvia, Turki akan bertemu dengan pasukan Armenia, Azerbaijan akan bertemu dengan pasukan Belgium dan Portugal akan bertemu dengan pasukan Slovakia. Dan jangan lupa untuk menyaksikan perlawanan antara pasukan Malaysia dan juga pasukan China pada Sabtu nanti pada pukul 7.30 malam. Kita mulakan dengan aksi bola sepak tempatan. Malaysia curi mata penting untuk ke kelompok 120 terbaik dunia. Malaysia kembali menghidupkan peluang untuk memburu kedudukan ke 120 terbaik dunia selepas berjaya mengikat pasukan Syria 2-sama semalam. Perlawanan menentang pasukan ke-94 dunia itu menyaksikan anak buah Kim Panggan mempamerkan aksi Grade A untuk bangkit daripada ketinggalan gol. Keputusan itu memberikan penambahan 1.4 mata buat pasukan Harimau Melaya. Meskipun sasaran utama untuk meraih 6.4 mata terlepas, mata semasa Malaysia adalah 1091.57 dan keputusan positif ke atas pasukan Syria menyaksikan skuad kebangsaan memperoleh tambahan mata menjadi 1092.47. Malaysia kini masih berada di tangga ke-136 dunia, tidak jauh daripada pasukan Filipina yang mengumpul sebanyak 1095.66 mata. Malaysia turut berharap sekiranya pasukan Filipina tewas kepada pasukan Taiwan dan juga pasukan Afghanistan, maka mereka akan kehilangan 10.08 mata dan secara tidak langsung Malaysia akan berjaya memintas mereka. Fokus kini terarah kepada pertemuan menentang pasukan China yang berada di tangga ke-74 dunia dan sekiranya Malaysia berjaya mengatasi mereka, Malaysia berpeluang cerah untuk mendapatkan 6.94 mata untuk mengumpul 1098.51 mata secara keseluruhan. Christian Rontini peluk Islam. Bekas pemain import pasukan Kelantan yang kini beraksi di Liga 1 Indonesia, Christian Rontini dilaporkan secara rasminya telah memeluk agama Islam. Pemain yang berusia 23 tahun itu berkelana di Indonesia bersama dengan pasukan Persija Tangerang selepas beberapa musim berada di Malaysia. Beliau membuat satu keputusan yang agak mengejutkan apabila memuat naik satu hantaran di laman media sosial peribadinya yang menunjukkan beliau sudah memeluk agama Islam. Ianya dilihat langsung di Masjid Al-Azhar menyaksikan pemain itu meminta agar penyokongnya terus mendoakan yang terbaik buat dirinya. Dia juga dilihat ditemani oleh beberapa pemain pasukan Persija seperti Jack Brown, Randy Oscario dan Javlon Gusainov serta penyerang legenda Indonesia Christian Gonzalez. Lionel Messi dahului senarai calon Ballon d'Or dengan Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham dan juga Bukayo Saka turut berada dalam senarai 30 pemain yang akan bertanding untuk merebut trofi individu paling berprestij dalam dunia bola sepak itu. Bagaimanapun, nama Lionel Messi disebut-sebut bakal menggodok anugerah tersebut selepas kejayaannya membantu pasukan Argentina untuk menjulang trofi Piala Dunia pada hujung tahun lalu. Messi yang kini berusia 36 tahun sedang beraksi bersama pasukan Inter Miami di MLS, menjadi calon paling menyelah selepas berjaya menjadikan 7 gol dalam kejohanan Piala Dunia di Qatar itu. Erling Haaland dilihat berpeluang untuk memberikan saingan sengit kepada pemain terbaik dunia itu selepas berjaya membantu pasukan Manchester City untuk menjulang treble pada musim lalu sambil merekodkan sebanyak 52 gol. Kapten pasukan England pula, Harry Kane tercalon selepas kejayaannya meledak 40 gol ketika bersama dengan pasukan Spurs dan juga pasukan England sebelum mengambil keputusan untuk berhijrah ke pasukan Bayern. Selain itu, Mohamed Salah, Martin Odegaard dan juga Emi Martinez juga tidak ketinggalan untuk berada dalam senarai tersebut. Cristiano Ronaldo bagaimanapun gagal berada dalam senarai kali ini buat kali pertama sejak tahun 2003. John Terry akan ke Arab Saudi. Bekas pemain pertahanan pasukan Chelsea, John Terry, dilaporkan sudah bersetuju untuk mengembangkan lagi kerjaya pengurusan bola sepaknya dengan memilih untuk ke Arab Saudi. Dia sebelum ini mempunyai pengalaman menjadi pembantu jurulatih bersama dengan pasukan Leicester City serta pasukan Aston Villa, tetapi telah mengambil keputusan untuk menggalas tugas yang lebih besar selepas ini. Dia yang kini berusia 42 tahun, dikatakan bersetuju dengan kelab daripada Arab Saudi, iaitu pasukan Al-Shabab, selepas mereka cuba mendapatkannya sejak sebulan yang lalu. Al-Shabab bagaimanapun bukan lagi kelab yang dilabel sebagai Big Four di Liga Arab, tetapi mereka mempunyai impian yang besar. Mereka setakat ini belum mencapai apa-apa kemenangan dalam Liga dengan seri 2 kali dan kalah 3 kali serta tewas kepada pasukan Al-Hilal di semifinal Arab Champions Cup. Marc-Andre ter Stegen beri amaran kepada Neuer. Penjaga gol pasukan Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, memberikan amaran kepada Manuel Neuer yang dia akan cuba sedaya upaya untuk kekal menjadi penjaga gol nombor 1 untuk pasukan Jerman. Ter Stegen juga sudah lama menantikan saat ini
Selepas Neuer terpaksa berehat panjang akibat patah kaki, memberikan peluang untuk dia beraksi sebagai pilihan utama untuk pasukan Jerman. Dia bagaimanapun tidak pasti lagi dengan masa depan karier penjaga gol utama pasukan Bayern itu. Selepas mengalami kecederaan yang teruk, tetapi apa yang dia dapat pastikan, yang beliau sudah kembali menjalani latihan bersama dengan pasukan. Jerman akan bertemu dengan pasukan Jepun dan juga pasukan Perancis dalam aksi persahabatan antarabangsa di mana kedudukan Hansi Flick sebagai pengurus pasukan juga berada dalam bahaya selepas aksi hambar mereka sebelum ini. Spurs mahu tamatkan kontrak Hugo Lloris. Tottenham Hotspur dilaporkan sedang dalam pertimbangan untuk menamatkan kontrak pemain veteran mereka, iaitu Hugo Lloris, selepas dia tidak lagi berada dalam perancangan pengurus baru, iaitu Ange Postecoglou. Terdapat laporan yang mengatakan penjaga gol mereka itu tidak akan dimasukkan lagi ke dalam skuad, sambil berharap ada pasukan yang sudi untuk mendapatkannya. Buat masa sekarang ini, kelab-kelab daripada Arab Saudi, Rusia dan juga Turki masih berpeluang untuk membeli pemain lagi kerana jendela perpindahan mereka belum lagi ditutup. Lloris menyertai pasukan Spurs pada 2012 yang lalu daripada pasukan Lyon dengan merekodkan sebanyak 444 penampilan. Dia juga berjaya mengumpul sebanyak 151 clean sheet untuk pasukan merangkumi setiap kejohanan yang mereka sertai. Dia juga pernah menjulang trofi Piala Dunia 2018 bersama dengan pasukan kebangsaan Perancis. Aston Villa sah lepaskan Philippe Coutinho. Aston Villa dilaporkan sudah bersedia untuk melepaskan pemain mereka, Philippe Coutinho, ke pasukan Al-Duhail di Qatar. Dia menyertai mereka secara tetap pada musim lalu. Kini tidak lagi berada dalam perancangan pengurus baru mereka, iaitu Unai Emery. Walaupun dia tidak lagi bergelar pemain Barcelona, kelab daripada Sepanyol itu tetap akan memperoleh 5% hasil daripada profit penjualan pemain itu ke sana. Perkara itu disahkan sendiri oleh Unai Emery selepas kehadiran Nicolo Zaniolo dan juga Moussa Diaby telah menutup terus peluang Coutinho untuk beraksi dalam kesebelasan utama pasukan. Dia menyertai pasukan Barcelona daripada Liverpool dengan nilai 142 juta pound, gagal memberikan impak yang diharapkan seperti mana dia lakukan di Anfield, berdepan dengan kejatuhan karier yang teruk selepas itu. Kepa Arrizabalaga dedah yang dia hampir untuk sertai pasukan Bayern Munich. Kepa Arrizabalaga yang kini sedang beraksi secara pinjaman bersama pasukan Real Madrid mendedahkan dan dia begitu hampir untuk menyertai pasukan Bayern Munich sebelum ini. Dia dihubungi oleh pengurus pasukan Bayern sendiri, iaitu Thomas Tuchel, untuk membincangkan sendiri proses perpindahan itu bagaimanapun Mauricio Pochettino mahukan dia untuk terus kekal di Chelsea. Dia memecahkan rekod perpindahan penjaga gol dengan rekod 71.6 juta pound untuk menyertai pasukan Chelsea daripada Athletic Club. Kini menjadi pilihan utama di pasukan Real Madrid selepas Thibaut Courtois terpaksa berehat panjang akibat ACL. Dia juga memberitahu yang Pochettino tidak membenarkan dia untuk sertai pasukan Real Madrid, tetapi kali ini dia tidak mengendahkannya kerana peluang untuk bermain dengan salah sebuah kelab terbesar di dunia itu tidak sepatutnya dia lepaskan. Real Madrid kini masih lagi belum tewas selama 4 perlawanan pertama dengan misi mereka mahu merampas kembali tahta La Liga yang berjaya dimenangi oleh Barca pada musim lalu. Liverpool gagal hantar Darwin Núñez ke Sepanyol. Liverpool dilaporkan gagal untuk mendapatkan Joao Felix daripada Atletico Madrid dengan menawarkan Darwin Núñez sebagai pemain yang akan ditukar untuk mereka cuba mendapatkan pemain tersebut. Felix yang kini menyertai pasukan Barcelona juga telah menolak untuk menyertai pasukan Manchester United dan juga pasukan Aston Villa, walaupun perpindahannya ke Barcelona itu hanyalah secara pinjaman. Manchester City berminat dengan Evan Ferguson. Manchester City kini sedang meneliti perkembangan penyerang muda pasukan Brighton, Evan Ferguson, yang kini sedang beraksi cemerlang di bawah kendali Roberto De Zerbi. Pep percaya yang dia mempunyai kelebihan untuk beraksi bersama dengan Erling Haaland pada suatu hari nanti. Manchester United masih berminat dengan Joao Palhinha. Manchester United masih memendam minat mereka untuk cuba mendapatkan Joao Palhinha daripada pasukan Fulham. Pemain tersebut gagal berpindah ke Bayern Munich selepas mengalami beberapa masalah teknikal yang menyebabkan mereka tidak sempat untuk memutamatkan perjanjian saat akhir itu sebelum jendela perpindahan ditutup. Arsenal cuba dapatkan pemain pertahanan. Arsenal dilaporkan akan cuba mendapatkan pemain pertahanan yang baru selepas joran timur terpaksa diketepikan akibat masalah ACL. Beberapa nama telah pun berada dalam senarai pendek untuk mereka. Antaranya adalah Alexander Boh daripada pasukan Benfica, Marc Guehi daripada Crystal Palace dan juga Victor Nelson daripada pasukan Galatasaray. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.